Nama saya Kais Esa, 259102. Tujuan kami memilih negara Vietnam adalah kerana Vietnam merupakan sebuah negara yang banyak merangka prospek pembangunan dan juga perancangan jangka masa panjang. Untuk menganalisis dengan lebih lanjut, kami telah memilih beberapa isu yang telah pun menjadi faktor utama untuk perubahan tingkah laku ekonomi di negara Vietnam. Dan antara isu yang bakal dikupaskan adalah mengenai pendidikan, pengangguran, perubahan iklim dan juga pemprosesan penjanaan pendapatan negara tersebut yang bermotifkan politik. Pada akhirnya, penulisan ini juga akan membuktikan bahawa sebenarnya dalam era pembangunan di negara Vietnam, sebenarnya masih lagi terdapat banyak kecuaian kerajaan terhadap kebajikan masyarakat di negara mereka. Dan di akhir pembentangan ini, kami juga akan menyelitkan beberapa penggunaan teori yang sangat sesuai untuk pembangunan modernisasi masyarakat di negara Vietnam. Penyertaan masalah yang berlaku. Pada dewasa kini, terdapat banyak isu yang melanda negara Vietnam yang telah mengakibatkan kerencatan terhadap pembangunan negara tersebut. Namun demikian, tahukah anda, isu ini sebenarnya sedikit sebanyak telah mengubah landscape pembangunan, sama ada perubahan tersebut lebih menjurus ke arah positif ataupun sebaliknya. Dunia semakin ke depan dalam mencapai wawasan negara, tetapi bagi negara Vietnam ataupun negara-negara yang hendak membangun, mereka sebenarnya masih lagi memerlukan banyak sistem sokongan daripada negara jiran, kerana sesebuah kelompok negara membangun bukanlah kumpulan yang terdedah kepada bantuan, tetapi kelompok ini sering diketepikan. Mengenai isu yang pertama, saya akan bercerita mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan sebenarnya adalah untuk merapatkan jurang pelajar pintar dan juga pelajar lepasan akademik daripada sijil kuliah yang tertentu. Dan fungsi pendidikan juga adalah untuk menyebarkan penggunaan merit akademik untuk pembangunan sasiah dan juga emosi pelajar. Contohnya, seperti di negara maju, pemimpin mereka sering memastikan bahawa sistem pendidikan dan kelangsungan dalam pendidikan sentiasa selari dengan permintaan pasaran semasa. Misalnya contohnya, negara mereka juga sering mengutamakan pembelajaran bahasa ketiga dan juga kurikulum, yang mana sesi pembelajaran ini boleh menghasilkan produktiviti untuk kemahiran pelajar pada suatu hari nanti. Masalah kedua, saya akan bercerita mengenai isu kemiskinan. Isu kemiskinan di negara Vietnam, mereka sebenarnya sedang menghadapi isu kemiskinan yang sangat kritikal kerana populasi mereka sedang aktif berkembang. Sehubungan dengan itu, tenaga buruh kasar di negara Vietnam juga telah pun melebihi indeks peratusan buruh yang sepatutnya diterhadkan untuk beberapa tahun. Apa yang berlaku? Kerajaan negara mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran pemberian tingkat gaji yang tidak sepadan. Kesannya, hubung kait antara pembangunan negara dan juga perbezaan tingkat gaji buruh adalah merupakan satu elemen yang sangat besar dan boleh memberi impak kepada negara. Masalah ketiga mengenai alam sekitar. Alam sekitar yang semakin menjejaskan ekosistem negara kontemporari alam sekitar yang berlaku di negara Vietnam bukan setakat sahaja berlaku dalam alternatif kerajaan, tetapi ianya juga berlaku dalam setiap tindakan masyarakat. Disebabkan itulah, banyak pihak yang telah pun menyumbang kepada masalah alam sekitar. Contohnya seperti pemain industri, sektor swasta dan juga polisi kerajaan. Banyak masalah yang semakin menjejaskan alam sekitar di negara tersebut. Contohnya seperti pemanasan global, hujan asid, pembakaran bahan api secara mendadak dan juga ekofasism. Masalah keempat adalah mengenai food security. Di negara Vietnam, krisis makanan yang melanda negara tersebut sudah lagi tidak asing kerana masalah ini telah pun dihadapi dengan sangat lama. Isu yang dihadapi oleh negara tersebut sangat kritikal dari segi pengumpulan bahan mentah kerana Vietnam merupakan sebuah negara yang bergantung kepada aktiviti import makanan. Dengan demikian, mereka terpaksa berhadapan dengan krisis pembuatan makanan disebabkan isu alam sekitar yang semakin menguasai komposisi negara. Dan masalah yang terakhir adalah mengenai polisi kerajaan yang tidak sistematik. Dalam keadaan ini, Vietnam sebenarnya kurang menghasilkan polisi yang jelas untuk pembangunan negara mereka. Mengapa? Di negara Vietnam, terdapat pelbagai jenis pembangunan yang melibatkan krisis rakyat yang tidak boleh diselesaikan. Dalam keadaan ini, Vietnam masih lagi kurang mempunyai pelan tindakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah autonomi di peringkat pusat. Disebabkan itulah, Vietnam sekarang menghadapi pelbagai krisis pembangunan yang melibatkan operasi negara mereka seperti krisis alam sekitar, ketidakcukupan bahan mentah, krisis kekurangan komoditi dan sebagainya. Akhir sekali, Vietnam masih lagi tidak mempunyai landscape perancangan yang menyeluruh untuk menyelesaikan isu yang masih lagi berada di akar umbi negara Vietnam.
Mesti anda tertanya-tanya mengapa isu ini boleh berlaku. Baiklah, sekarang ini tahukah anda dalam arena pendidikan Vietnam, dunia sekarang sedang dilanda dengan wabak COVID-19 dengan begitu teruk dan banyak negara telah pun jauh terkebelakang dalam sektor pendidikan. Hatta Vietnam juga merupakan antara negara yang tercatat sebagai negara yang mundur dalam menyelesaikan krisis pendidikan, dan isunya adalah berkenaan dengan tahap penguasaan pembelajaran secara atas talian yang masih lemah. Menurut laporan daripada Education Reflection Vietnam Future in STAM 2020, negara tersebut sebenarnya masih lagi belum mencapai tahap penguasaan yang baik sewaktu sesi pembelajaran diadakan di atas talian, dan masalah ini juga sebenarnya berlaku berkenaan dengan ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan alat teknologi yang lengkap untuk anak-anak mereka menghadapi situasi pembelajaran atas talian. Dan kemudiannya, menurut daripada laporan ini lagi, pelan pendidikan Vietnam juga sebenarnya tidak mensasarkan kumpulan sasaran yang baik untuk mencapai kemenjadian pelajar sewaktu pembelajaran atas talian diadakan. Mengapa? Rekod ketidakhadiran pelajar ke kelas saban hari semakin meningkat dan purata pemahaman pelajar terhadap sesi pembelajaran kelas atas talian juga sebenarnya semakin terbantut, dan masalah inilah sebenarnya perlu untuk dielakkan oleh kerajaan Kementerian Pendidikan Vietnam. Isu kedua mengenai kemiskinan. Pada tahun 1986, Vietnam telah mencatatkan kes kemiskinan tertinggi di serantau Asia, dan kemiskinan yang melanda negara Vietnam telah pun menyebabkan banyak sektor industri ditutup dan operasi import serta ekspor juga terencat. Namun demikian, Presiden Vietnam pada waktu itu adalah Doi Moi. Bagaimana Doi Moi ini telah pun melaksanakan reformasi terhadap pembangunan ekonomi negara mereka melalui Economic and Political Reforms 1986. Dan di samping itu, pada fasa negara tersebut ingin mencapai ke arah era 2000, Vietnam telah pun mencatatkan peratusan Gross Domestic Product GDP sebanyak 2.7% dan telah melebihi 27 juta US dollar. Dan dalam keadaan ini, kerajaan Vietnam telah pun berjaya mencipta kejayaan pada tahun 2019, di mana mereka telah merangka polisi poverty extinctions untuk menghapuskan fenomena kemiskinan yang dilanda oleh masyarakat Vietnam, dan pada tahun 2019 Vietnam telah mencapai pembasmian kemiskinan sebanyak 45 juta penduduk. Itu mengenai kemiskinan. Kita beralih pula kepada isu alam sekitar. Tahukah anda, daerah Saigon merupakan sebuah daerah yang paling kaya dengan operasi perniagaan, dan bandar tersebut juga sebenarnya kelihatan seperti mini metropolitan bagi negara Vietnam. Namun, pada tahun 2019, Vietnam telah menghadapi krisis pemanasan global yang telah pun disebabkan oleh pencemaran udara, air pollution. Menurut laporan daripada The Displaced Vietnam 2019, Vietnam telah menghadapi krisis pencemaran udara dengan begitu kritikal berkaitan daripada operasi kilang yang banyak menghasilkan bahan buangan berkimia ke udara. Dan dalam keadaan ini, kerajaan Vietnam masih lagi tidak mempunyai sinergi yang tepat ataupun strategi yang berkuasa untuk menyelesaikan kemelut alam sekitar negara, kerana mereka sangat bergantung kepada pembayaran cukai oleh pemain industri yang menghasilkan produk-produk tempatan. Isu seterusnya, saya akan bercerita mengenai food security. Tahukah anda, krisis keselamatan makanan di negara Vietnam telah pun melibatkan operasi import dan juga ekspor. Sehubungan dengan itu, isu yang melanda negara Vietnam pada ketika ini adalah salah satunya operasi ekspor bekalan ruji terpaksa negara Vietnam hentikan ekoran daripada krisis perubahan iklim dan bencana COVID-19 yang semakin kritikal. Hampir 70% operasi penghasilan bekalan makanan ruji terpaksa dihenti dan juga disekat ekoran daripada masalah yang melanda negara Vietnam. Menurut laporan daripada Food and Agriculture Organizations of the United Nations, sekarang ini Vietnam sedang mencatatkan purata per kapita bagi sektor ekspor hanyalah sebanyak 46.7% berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan itu sahaja, disebabkan penghasilan produk ruji yang sedikit, kerajaan mereka terpaksa meletakkan limitasi kepada setiap pembelian bekalan makanan ruji, iaitu kerajaan mereka terpaksa melaksanakan catuan makanan. Isu yang terakhir adalah mengenai polisi dan dasar kerajaan. Tahukah anda, isu yang berlaku sebenarnya adalah disebabkan motif politik. Dari sisi kerajaan
Delegasi kerajaan Vietnam yang baru sebenarnya sedang berpusu-pusu untuk memastikan bahawa Vietnam Politburo dapat mengumpulkan undian banyak bagi parti tersebut. Namun, dalam keadaan pembentangan manifesto oleh parti tersebut, kerajaan Vietnam sebenarnya hanya memfokuskan perkara ini kepada perkembangan rapid untuk pemain industri mereka sahaja. Dan dalam keadaan ini, kerajaan Vietnam hanya memberi spesifikasi kepada pembayaran cukai oleh pemain industri dan juga pelabur asing sahaja. Apocalypse yang melanda negara Vietnam sekarang sebenarnya semakin baik, tetapi disebabkan kerajaan Vietnam yang mempunyai motif politik dalam setiap pelaksanaan dasar dan juga polisi, operasi perniagaan yang boleh memberikan krisis kepada alam sekitar terpaksa kerajaan mereka biarkan berbanding dengan keselamatan negara yang perlu untuk difokuskan. Dalam keadaan ini, masalah ini telah pun berpunca daripada permintaan pemerintahan diktator oleh Truong Chinh yang mana Vietnam tidak pernah melaksanakan Special Economic Zone untuk pembangunan ekonomi komuniti pedalaman di negara mereka. Mengapa? Sekarang ini, Vietnam masih lagi berpegang kepada polisi unbeatable advantages, di mana sekarang negara mereka masih lagi berpegang kepada konsep pemberian tingkat gaji yang rendah dan juga mereka juga masih lagi merasakan tidak ada masalah mengenai populasi orang muda yang semakin hari semakin meningkat. Assalamualaikum, nama saya Nakib Najum bin Nurdin, nombor mesej 28356 dan saya akan membentangkan punca-punca kepada isu, kesan-kesan dan juga langkah menangani isu. Terdapat 5 isu yang dihadapi oleh negara Vietnam. Yang pertama adalah isu kemiskinan dalam dan luar bandar. Yang kedua adalah isu dalam pengurusan alam sekitar. Yang ketiga adalah isu pendidikan. Yang keempat adalah isu dasar ekonomi. Yang kelima adalah isu keselamatan makanan. Isu yang pertama adalah isu kemiskinan dalam dan luar bandar. Ia berpunca, antara puncanya adalah negara Vietnam kurang memberi peluang pekerjaan kepada rakyat mereka. Seterusnya adalah isu pengurusan alam sekitar. Ia disebabkan masyarakat yang tidak mempunyai kesedaran dan diri dalam menjaga alam sekitar. Seterusnya ialah isu pendidikan, berpunca disebabkan sistem pembelajaran yang tradisional atau lama yang digunakan oleh Vietnam dan sentiasa digunakan sehingga sekarang. Isu yang keempat adalah isu dasar ekonomi, berpunca kerana kerajaan tidak memiliki idea atau cara untuk memperluaskan sektor ekonomi ketika COVID-19 melanda. Dan isu yang terakhir adalah isu keselamatan makanan yang berpunca dari pihak peniaga yang pentingkan diri dan tidak mempunyai etika dan menyebabkan pelanggan terkena racunan makanan. Terdapat beberapa kesan disebabkan isu tersebut. Isu yang pertama, isu kemiskinan dalam dan luar bandar. Ia memberi kesan kepada penduduk Vietnam yang hidup dalam keadaan pengangguran yang kritikal. Isu kedua ialah pengurusan alam sekitar. Ini memberi kesan kepada hidupan akuatik yang akan mati disebabkan buangan minyak dan bahan kimia ke sungai. Isu yang ketiga adalah isu pendidikan. Ia memberi kesan kepada pelajar Vietnam yang dihadapi oleh mereka untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan. Isu yang keempat adalah isu dasar ekonomi yang memberi kesan kepada kadar kematian penduduk Vietnam yang semakin tinggi serta peluang pekerjaan yang semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah isu keselamatan makanan. Ini memberi kesan isu malnutrisi kepada penduduk di Vietnam di kawasan perkampungan. Setelah itu, langkah-langkah menangani isu. Langkah bagi menangani isu kemiskinan adalah penduduk Vietnam perlu ada taraf pendidikan yang tinggi. Seterusnya, isu pengurusan alam sekitar. Langkahnya adalah pihak berkuasa perlu memperbaharui akta serta undang-undang yang berkaitan alam sekitar. Isu yang ketiga adalah isu pendidikan dan langkahnya adalah
dengan mengubah sistem pendidikan di setiap sekolah dengan sistem yang baru. Yang keempat adalah isu dasar ekonomi dan langkahnya adalah dengan melakukan kegiatan gig ekonomi, iaitu dapat menstabilkan ekonomi negara Vietnam. Dan yang terakhir adalah isu keselamatan makanan. Dan langkah yang perlu diambil adalah kerajaan perlu memperluaskan sektor kesihatan kepada masyarakat seperti pembinaan klinik di kawasan perkampungan. Pada video kali ini, saya akan bercerita mengenai pengaplikasian teori yang boleh untuk digunakan oleh negara Vietnam. Pertama adalah mengenai strategi dan pendekatan makro. Tahukah anda pendapatan yang perlu dibuat oleh negara Vietnam sebenarnya mereka sebenarnya perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai punca kepada krisis negara mereka. Bagaimana? Dengan menggunakan strategi makro, berkemungkinan negara mereka dapat mengatasi isu masalah penurunan GDP atau kita panggil sebagai Gross Domestic Product yang berpunca daripada kemiskinan masyarakat. Kemudian, dalam keadaan ini, mereka juga sebenarnya boleh menggunakan tabung kecemasan negara untuk seketika bagi membasmi penularan wabak COVID-19. Dan hal ini sebenarnya perlu dilakukan oleh kerajaan negara Vietnam dengan segera. Kerana sekiranya kerajaan Vietnam tidak menyelesaikan krisis bencana pandemik ataupun wabak COVID-19 ini pada waktu yang sekarang, berkemungkinan kerajaan mereka akan mendapat ataupun menerima impak negatif dalam tempoh jangka masa yang panjang dan boleh memberi kesan negatif kepada kehidupan masyarakat sosial di negara mereka. Isu kedua, masalah pendekatan yang kedua adalah mengenai strategi social justice. Seperti yang dinyatakan di atas, Vietnam sebenarnya pada masa kini masih lagi berada dalam krisis kemiskinan di luar jangkaan, terutamanya di luar bandar. Dan dalam keadaan ini, sebenarnya kerajaan Vietnam dilihat sebagai sebuah kerajaan yang sebenarnya telah melaksanakan sistem ketidaksamarataan ini, kerana ianya telah pun memfokuskan kepada pemberian insentif ataupun kelebihan hanyalah kepada golongan pemain industri atau kita katakan sebagai golongan bangsawan. Dan secara kumulatifnya, walaupun Vietnam telah melaksanakan polisi growth fresh economic oleh Doi Moi untuk negara mereka, polisi tersebut sebenarnya masih lagi tidak menyeluruh kerana ianya masih lagi berada pada asas yang tidak seimbang, iaitu polisi pembasmian kemiskinan yang tidak berasaskan kepada keadilan, yang mana hanya pihak-pihak tertentu sahaja yang boleh merasai kelebihan daripada pemberian kerajaan. Yang ketiga adalah mengenai teori asas ekspor. Dalam keadaan ini, kerajaan Vietnam sebenarnya perlu untuk membuka liberalisasi ekonomi. Mengapa? Negara Vietnam sebenarnya merupakan negara yang kaya dengan sumber bahan mentah dan juga bahan-bahan komoditi yang boleh dijadikan sebagai produk tempatan. Dan dalam keadaan ini, Vietnam sebenarnya perlu membuka platform negara mereka untuk melaksanakan urus niaga ekspor besar-besaran. Sekiranya perkara ini boleh untuk dicapai negara Vietnam, Vietnam sebenarnya boleh mengurangkan kadar import dan meningkatkan pembuatan produk di peringkat tempatan, seterusnya dapat meningkatkan permintaan ekspor dalam negara mereka. Dalam keadaan ini, Vietnam juga perlu memastikan bahawa pelan masa panjang ini sebenarnya boleh memulihkan negara mereka daripada kemelut kemiskinan. Teori keempat adalah mengenai teori spirit of capitalism. Dalam keadaan ini, kerajaan Vietnam boleh mengaplikasikan teori kapitalisme untuk meningkatkan pendapatan negara, seterusnya memberi kelebihan kepada masyarakat yang dilanda kemiskinan. Bagaimana? Kerajaan Vietnam perlu membantu rakyat negara mereka untuk mengumpulkan pendapatan individu yang stabil supaya negara mereka dapat membayar cukai dalam keadaan yang sistematik. Dan dalam keadaan ini, kerajaan Vietnam telah pun sebenarnya melaksanakan perkara tersebut kepada kelompok industri dan juga kelompok pertengahan. Dan sekiranya ia dapat dilaksanakan pada peringkat masyarakat yang masih lagi bertaraf rendah ataupun miskin dengan syarat pelaksanaan ini mestilah tidak terikat dengan kesamarataan, isu kemiskinan dan masalah negara dapat diselesaikan dengan baik. Teori yang kelima adalah mengenai teori Rostow. Teori ini sangat sesuai digunakan oleh negara Vietnam bagi mengatasi kemelut alam sekitar. Mengapa? Pada masa kini, Vietnam masih lagi mengaplikasikan cara tradisional untuk mengekang krisis alam sekitar. Sebab itulah, negara mereka sekarang ini sebenarnya mudah
menerima impak perubahan iklim yang sangat panjang, dan sekiranya teori ini diaplikasikan, berkemungkinan kerajaan Vietnam dapat mendedahkan kepada masyarakat bagaimana untuk mengatasi masalah alam sekitar dengan menggunakan kaedah yang moden, dan perlu untuk menghapuskan kaedah tradisional agar masalah perubahan iklim ini dapat diselesaikan dengan dinamik dan juga sistematik. Secara kesimpulannya, pembentangan ini dapat menyimpulkan bahawa dalam kerajaan negara Vietnam asyik dan juga sibuk memfokuskan kepada pemesatan pembangunan ekonomi negara mereka semata-mata, mereka terlupa bahawa kebajikan masyarakat di negara mereka, di luar bandar khususnya, masih lagi terancam. Apakah kesannya? Pembentangan ini telah menunjukkan sekiranya sebuah kerajaan hanya memfokuskan kepada pembangunan wilayah semata-mata, masalah kadar pengangguran dan juga peratusan kemiskinan juga akan sentiasa meningkat. Akhirnya, sekiranya masyarakat tidak dijadikan sebagai entiti utama dalam pelan kerajaan, pembangunan ekonomi negara pasti akan terencat dan tidak stabil untuk tempoh jangka masa yang panjang. Terima kasih.